Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita menyambung lagi dalam siri kuliah sebelum tidur, di mana saya masih lagi berbicara berkenaan dengan taman-taman orang saleh berdasarkan kepada inspirasi yang datang daripada kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang dilahirkan di Nawa, salah sebuah kampung di Damaskus, Syria, pada tahun 631 dan meninggal pada tahun 676 Hijrah. Dan pada malam ini saya masih lagi duduk berbicara berkenaan dengan beberapa mukaddimah awal berkenaan dengan kitab ini. Dan pada siri yang lepas saya berhenti pada innahu imamun fi zuhud. Kata para ulama, bila bercakap tentang Al-Imam Nawawi ini, beliau ataupun Al-Imam Nawawi sangat terkenal di kalangan para ulama sebagai imam ataupun pemimpin kepada kezuhudan. Dan zuhud ini adalah salah satu daripada perkataan yang popular di kalangan mereka yang ingin dilihat ataupun kelihatan beragama. Contohnya, kita dengar orang cakap, oh dia tu zuhud. Kenapa dia zuhud? Maka diberitahu kepada kita dia zuhud sebab dia makan sikit, dia banyak berpuasa, pakaiannya biasa-biasa sahaja, walaupun gajinya besar, dia hanya pakai kereta kancil 660, maka dia dipanggil sebagai zuhud. Tetapi sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, pada pandangan zuhud yang saya pegang, okey, zuhud ini kefahamannya adalah lebih jelas, lebih tepat jika dikatakan sebagai zuhud itu adalah seseorang yang menjaga perkara-perkara yang halal dan seseorang yang sangat menjaga perkara-perkara yang haram. Maksudnya, apa yang Allah Ta'ala haramkan, dia tinggalkan, dan apa sahaja yang Allah Ta'ala halalkan, dia nikmati. Maka itulah yang dipanggil sebagai zuhud. Jadi kalau dia berjalan tunduk, okey, sehingga langgar tiang elektrik sebagai contoh, berpakaian compan-camping, itu tidaklah yang dimaksudkan, yang difahami oleh para ulama berkenaan dengan kezuhudan. Jadi zuhud itu adalah seseorang yang menjaga perkara-perkara yang haram, dan beliau sentiasa menikmati perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala halalkan. Cuma pada malam ini ada satu kisah yang diceritakan oleh para ulama berkenaan dengan Al-Imam Nawawi dalam beramal dengan kezuhudan, di mana Al-Imam Nawawi dikisahkan bahawa sepanjang Al-Imam Nawawi di Damsyik, Al-Imam Nawawi langsung tidak menikmati buah-buahan yang berada di Damsyik. Kenapa? Kerana ketika Al-Imam Nawawi berada di Damsyik, kelihatan buah-buahan yang berada di pasar-pasar bercampur berkenaan dengan di mana ditanam di tanah-tanah yang bercampur-campur, yang tak pasti. Okey, bagaimana pemilik-pemilik yang ada yang tanam pokok-pokok tu. Dan dikatakan bahawa Al-Imam Nawawi langsung tidak membeli buah-buahan di pasar, kecuali Al-Imam Nawawi menanti bapanya sendiri untuk membawakan buah-buahan kepada beliau
daripada tempat tinggalnya. Baik. Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di samping Al-Imam Nawawi terkenal sebagai Al-Imam fi Zuhud, Imam Nawawi juga terkenal sebagai Qudwah fil Wara'. Okey, Qudwah fil Wara'. Apa wara' ni ya? Ataupun yang lebih dahsyat pada malam ini adalah apabila Al-Imam Nawawi dinisbahkan kepada qudwah, contoh, idola dalam wara'. Maknanya apa wara' ni? Wara' ni adalah orang-orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan perkara-perkara yang Allah Taala haramkan. Dan orang-orang wara' ini, mereka orang-orang yang berada pada tahap di mana mereka berusaha untuk sentiasa mengelakkan diri daripada, bukan makna dosa besar memang tak ada lah. Mereka mengelak diri mereka daripada terjebak dengan dosa-dosa kecil. Dan jika sekiranya mereka terjebak dengan dosa-dosa kecil, mereka segera minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah nilai Al-Imam Nawawi yang dipanggil sebagai innahu imamun fi zuhud, dan menjadi qudwah fil wara', menjadi contoh tauladan orang yang wara'. Dan pada malam ini juga, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, Al-Imam Nawawi ini terkenal di kalangan para ulama mengarang banyak kitab. Okey, mengarang banyak kitab yang masyhur. Di antaranya adalah kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar. Dan Al-Imam Nawawi, kalau kita perasan di kalangan orang Melayu kita di Nusantara ni, kitab Arba'in An-Nawawiyah ataupun Arba'un An-Nawawiyah ini menjadi salah satu kitab yang dibaca di masjid-masjid, bahkan diminta kepada para pelajar yang bersekolah agama, mereka diminta untuk menghafal hadis 40 ini. Jadi salah satu daripada karangan Al-Imam Nawawi yang memberi impak dan bekas kepada orang Melayu pada hemat saya adalah kitab Al-Azkar dan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di samping itu juga Al-Imam Nawawi memberikan sumbangan yang agak signifikan dalam bidang fiqh, di mana Al-Imam Nawawi telah mengarang kitab Majmu' Syarhul Muhazzab. Dan mungkin di kalangan kita ini mungkin ada yang pernah mendengar, dan ada mungkin kali pertama mendengar di mana Al-Imam Nawawi ini hebat orangnya mengarang kitab Majmu' Syarhul Muhazzab. Di samping itu, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sahaja Al-Imam Nawawi mengarang kitab dalam bidang fiqh. Dan kalau kita buka kitab Majmu' Syarhul Muhazzab itu, kita akan mendapati betapa Al-Imam Nawawi ini seorang yang mu'tadil, ataupun seorang yang kita panggil, dia tidaklah cenderung menyokong mazhab Syafi'i membabi buta ataupun membuta tuli. Tetapi Al-Imam Nawawi memberikan pandangan beliau, memberikan pandangan kedua beliau apabila kelihatan apa yang diberi oleh Al-Imam Syafi'i itu kelihatan dalilnya samar-samar, dalilnya tidak jelas, ataupun dalilnya itu lemah. Maka Al-Imam Nawawi dengan idea yang dia ada, dia mendatangkan dalil yang lain, dan juga Al-Imam Nawawi memberikan pandangan beliau dan menyatakan bahawa pada hal ini pandangan Syafi'i adalah begini, adapun pandangan aku adalah begini. Maknanya apa? Al-Imam Nawawi sentiasa berhati-hati dan cermat, sekalipun hal itu datang daripada tokoh ulung Al-Imam Syafi'i. Baik, maka salah satu kitab yang bagus untuk kita pelajari dan bagus untuk kita buat kajian adalah di antaranya kitab Majmu' Syarhul Muhazzab. Baik, di samping itu juga Al-Imam Nawawi mengarang dalam kitab hadis, mengarang bukan kitab hadis tetapi sebalik Al-Imam Nawawi mensyarahkan kitab Sahihul Muslim, syarah Muslim. Alright. Dan
Al-Imam Nawawi juga mensyarahkan sebahagian Sahihul Bukhari. Okey, tetapi Al-Imam Nawawi tidak dapat menyelesaikan tugas ini kerana dijemput oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi mungkinlah kepada yang mendengar pada malam ini, mungkinlah boleh berimpian satu hari nanti anda boleh melengkapkan syarah Sahih Al-Bukhari berdasarkan manhaj Al-Imam An-Nawawi. Akan berangan-angan lah. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Imam Nawawi juga kelihatan mengarang kitab Umdatul Umdah. Okey, mengarang kitab Umdah. Okey, di mana Imam Nawawi kelihatan, Masya Allah, Tabarakallah. Adakah suara saya jelas? Okey, kalau suara saya adalah jelas, anda boleh komen dekat skrin, minta maaf. Okey, saya terlupa pasang mikrofon. Okey, Umdatul Muftin. Okey, Umdatul Muftin. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih skrin, kelihatan juga Al-Imam Nawawi mengarang sebuah kitab dalam bahasa Tahzibul Asma' wal Lughat. Tahzibul Asma' wal Lughat. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, dan ada banyak lagi kitab Al-Imam Nawawi ni yang saya tak dapat mention pada malam ni. Cukuplah sekadar untuk kita beri mukadimah untuk menyatakan bahawa betapa Al-Imam Nawawi ini seorang yang bersungguh-sungguh untuk menyebarkan ilmu untuk manfaat ramai orang. Sebab seorang ulama yang muncul, bersamanya pengalaman, bersamanya ilmu, dan jika sekiranya orang alim ini tidak memperuntukkan masanya untuk menulis, maka akhirnya nanti ilmu tersebut akan hilang begitu sahaja. Sebagaimana yang kita faham, di kalangan para ulama fiqh itu, yang jumlahnya ribuan, yang kita mungkin tahu 1, 2, 3, 4 sahaja, tetapi ribuanlah jumlah ulama fiqh yang muncul dengan para pengikut mereka yang menjadi mazhab. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada sebahagian besar daripada mazhab-mazhab fiqh itu telah pun hilang daripada muka bumi ini, kerana salah satu sebabnya adalah guru yang mengarang kitab itu, guru yang membawa fahaman mazhab itu tidak ada bersamanya kitab yang ditulis. Ataupun para pelajar yang belajar dengan dia hanya mendengar dan mereka tidak mencatatkan apa-apa, maka matinya guru, matinya anak murid, maka hilanglah mazhab tu. Baik. Jadi pada malam ini, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, rupa-rupanya Al-Imam Nawawi ini dapat kita jadikan contoh tauladan, di mana Al-Imam Nawawi sangat expert dalam bidang fiqh dan dalam bidang hadis. Okey, saya ulang suara. Kalau bercakap tentang Al-Imam Nawawi ini, beliau adalah seorang jago dalam bidang fiqh dan dalam bidang hadis. Sebab itulah, kalau kita membaca kitab Al-Imam Nawawi, kitab yang sedang kita baca ni, Riyadhus Salihin ini, kita akan mendapati betapa Al-Imam Nawawi begitu teliti dalam memberikan ataupun meletakkan hadis-hadis beliau, di mana Al-Imam Nawawi memberikan nilai kepada hadis-hadis yang ditampilkan. Baik, ala kulli hal, itu ringkaslah. Baik, dan kalau anda nak tahu bila bercakap tentang Al-Imam Nawawi ni, salah satu benda yang saya rasa kita kena ungkapkan pada malam ini, di mana Al-Imam Nawawi ini adalah tokoh, salah seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. That's why, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Imam Nawawi ini kita sepatutnya menjadi seseorang yang berusaha untuk mempelajari kitab Al-Imam Nawawi inilah. Alright. Baik. Maka tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian,
Di kalangan para ulama juga mereka menyebut tentang mereka memberikan komen, remark kepada Al-Imam Nawawi. Kata mereka, berkenaan dengan kitab Riyadhus Salihin, para ulama memberikan pandangan tentang kitab Riyadhus Salihin ini. Di mana kata mereka, innahu kitabun jalilun la yustaghna anhu. Menarik tu. Sangat menarik. Di mana tu kata para ulama, sesungguhnya kitab Riyadhus Salihin itu jalilun. Apa makna? Jalilun bermakna kitab Riyadhus Salihin ini adalah kitab yang valuable. Tinggi nilainya. Sangat tinggi nilainya. La yustaghna anhu. Maksudnya apa? Lebih kurang maksudnya yang saya boleh bagi tahu malam ni, la yustaghna anhu. Lebih kurang maksudnya, kita ni wajib sangatlah. Kita ni tak ada pilihan dah. Tak boleh tidak, kita mesti belajar kitab ni. Gitu. Kita kena cari jalan lah. Kena cari jalan untuk kita belajar kitab ni. Kita patut belajar kitab ni. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang berada di sini, pada setiap hari Rabu malam dan Khamis malam, insya-Allah kita dalam rangka untuk menyahut seruan ini, innahu kitabun jalilun la yustaghna anhu. Bermakna kita sedang berusaha untuk menyambut seruan ni. Kita sebagai seseorang yang mendakwa kita bermazhab Syafi'i, jadi alangkah bagusnya kita menyahut seruan ini, di mana kita cuba untuk belajar dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan. Kita dapat berusaha menyelesaikan membaca keseluruhan hadis-hadis yang duduk berada dalam kitab Riyadhus Salihin. Jadi pada malam ni berapa ramai yang kita panggil berazam, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bakal mendengar perbahasan ataupun mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca dalam dalam hidup kita yang berbaki ini, di mana kita dapat menghabiskan mendengar sejumlah hadis yang dicatatkan oleh Al-Imam Nawawi. Baik. Maka Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, Subhanallah, Imam Nawawi ni, bila kita tengok kitab Riyadhus Salihin ni, tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya betapa cermatnya Imam Nawawi ni, tuan-tuan dan puan-puan. As I said earlier, Imam Nawawi ni zuhud. Zuhud dan tidak memperhatikan masalah keduniaan. Dan dia sentiasa mengikut jejak langkah para ulama salaf salih. Ulama salafus salih. Ini adalah satu sifat Al-Imam Nawawi. Di mana Imam Nawawi ni, dia sentiasa cari jalan supaya perbuatan dia, amalan dia zuhud, dan dia akan duduk, kita panggil mauqif dia akan duduk kepada jejak langkah imam-imam salafus salih. Imam-imam salafus salih. Di mana salaf salih ini adalah di kalangan mereka yang datang, yang berjumpa dengan Nabi, di kalangan para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Alright? Baik. Maka Masya Allah, salah satu daripada pencapaian hebat Al-Imam Nawawi yang saya boleh cerita pada malam ni adalah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam journey ilmu Al-Imam Nawawi, selain daripada menjadi pelajar yang bagus, sebagaimana yang saya pernah cakap kepada anda pada minggu sebelum ini, di mana Al-Imam Nawawi dibawa oleh ayahandanya untuk belajar di sekolah Darul Hadis Al-Ashrafiyah dan menjadi salah seorang murid yang luar biasa yang menghafal kitab Tanbih Asy-Syirazi dalam tempoh hanya 4 bulan sahaja.
Okey? Jadi Masya Allah Tabarakallah, rupa-rupanya Al-Imam Nawawi ni ada pencapaian hebat dalam hidup dia. Okey, di mana Al-Imam Nawawi menjadi orang yang memimpin lembaga Darul Hadis As-Salihiyah dekat Damaskus. Nampak tak? Jadi rupa-rupanya Masya Allah Tabarakallah, orang-orang yang berilmu ni sepatutnya diberikan peluang untuk memimpin keilmuan. Memimpin keilmuan. Jadi malam ini terbukti bahawa Al-Imam Nawawi pernah menjadi memimpin lembaga Darul Hadis As-Salihiyah di Damaskus. Maknanya apa? Rupa-rupanya Al-Imam Nawawi ni is orang yang memang beri hidupnya, penumpuan hidupnya kepada hadis-hadis Nabi SAW. Itu kesimpulan saya lah. Dan sangat dihormati kerana kebijaksanaan dan kesungguhan Al-Imam Nawawi mutqin dalam menjadi orang yang mempertahankan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kan, rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita selesai di situ, okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya boleh bacakan Al-Imam Nawawi punya sedikit nama dia kan, di mana namanya Abu Zakaria. Okey, Abu Zakaria ni pelik kan, kenapa namanya Abu Zakaria sedangkan Al-Imam Nawawi tidak pernah berkahwin. Okey, nantilah saya cerita. Baik, jadi ala kulli hal namanya Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husin bin Muhram bin Jumah bin Hizam. Oh, nampak tak? Maknanya kita tahu susu galur atuk kepada Al-Imam Nawawi. Okey, adapun kita yang lemah ni, kita paling tinggi adalah nama ayah kita, nama tok wan kita, nama ayah kepada tok wan kita, and then full stop. Gitu. Baik, jadi Masya Allah Tabarakallah, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, sebelum kita masuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Salihin ini, saya ulang balik. Yang pertama, kalau ditanya dalam kitab ini ada berapa chapter ataupun kitab ada berapa kitab ataupun kitab dalam kitab. Kitab Riyadhus Salihin adalah jenama. Tetapi dalam kitab itu ada kitab. Ataupun chapterization. Ada berapa? Tuan-tuan dan puan-puan, ada 19 kitab. Ada 19 kitab yang duduk dalam kitab Riyadhus Salihin. Ataupun kita panggil bab ataupun pintu utamalah kitab ni. Pintu utama kitab ni. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sebagai contoh, dalam kitab Riyadhus Salihin ini, di mana Al-Imam Nawawi meletakkan contohnya, kejap ya. Sebagai contoh, sebentar. Contohnya Kitabul Adab. Kitab Adabut Ta'am. Kitab Libas. Kitab Adab An-Naum. Kitabus Salam. Ada berapa? Ada 19 kitab. Dan Masya Allah Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bukan hanya itu sahaja berhenti. Rupa-rupanya kalau dihitung ada berapa bab subtopik untuk jumlah 19 kitab ni, tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya Imam Nawawi telah berijtihad. Dalam kitab-kitab itu ada sebanyak 372 bab. Cuba anda bayangkan, kepada anda yang mungkin sedang mempelajari bidang kita panggil, yang sedang buat master PhD. Cuba you bayangkan, you ada 5 chapter.
Okey, ada 5 chapter. Cuba bayangkan, you ada berapa bab untuk setiap chapter tu. Okey, Imam Nawawi ada 19 chapter. Ada 19 chapter. Bayangkan. Cuba anda bayangkan, anda pergi present masa bentang proposal, you ada 19 chapter. Agak-agak apa jadi? Ini adalah, okey, ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kita panggil Masya Allah, Tabarakallah. Ini adalah, kita panggil ini adalah betapa kepala otak Imam Nawawi ni luar biasa. Kan? Dan saya rasalah kalau anda pergi bentang masa proposal defense ataupun anda pergi jumpa potential SV anda di peringkat awal untuk anda bagi tahu, Prof, ini adalah saya punya chapterization, ada 19 chapter. Agak-agaknya dia meninggal ke dia pengsan? Alal aqal, dia mungkin kata kau dah gila. Alright? Itu mungkin keluar daripada mulut dia. Tak pernah dia buat orang ada 19 chapter. Okey, tapi Masya Allah, Tabarakallah, Al-Imam Nawawi, okey, dia tak kisah benda tu sebab dia bukan mengejar PhD, tetapi dia mengejar mardatillah. Apa dia buat, ada 19 chapter yang di setiap tu tak ada rupa-rupanya daripada semua yang 19 tu ada 372 bab. Dan kalau kita boleh kuasai ke semua 372 bab ni, saya rasa insya-Allah kita boleh jadi zuhud macam Imam Nawawi dan kita boleh jadi warak macam Imam Nawawi. Syaratnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Bila kita jumpa pada Rabu malam, pada Khamis malam ni, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Bila kita lalu hadis-hadis yang Imam Nawawi bawa ni, kita minta kepada Allah Azza wa Jal supaya kita boleh faham satu, dan yang kedua, kita boleh beramal. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, tahu satu bab, beramal itu pada bab yang lain. Baik, maka Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian. Dan bila kita buka, okey, bila kita buka saja kitab Riyadhus Shalihin ini, kita akan jumpa ada 19 chapter, okey, 372 bab. Agak-agaknya ada berapa hadis? Apakah nombor hadis yang paling akhir? Okey, kalau tanya nombor hadis yang pertama, memanglah nombor 1 tu tak? Betul tak? Okey? Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi, bayangkan, Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya, apakah nombor hadis yang paling akhir? Apakah nombor hadis yang paling akhir? Jadi pada malam ni, kepada anda yang ada kitab Riyadhus Shalihin, anda boleh buka. Cuba anda tengok apakah, okey, berapakah nombor hadis yang paling akhir? Apakah nombor hadis yang paling akhir? Cuba anda komen dekat skrin kalau anda adalah pemilik kitab Riyadhus Shalihin. Okey, dan saya minta maaf memang kalau anda tengok cara saya berinteraksi sekarang ni, saya memang tak berinteraksi sebab ini adalah kuliah sebelum tidur, jadi tak perlu aktif sangatlah. Okey, dia berbeza dengan morning dog setiap pagi tu. Okey, yang ini adalah saya bercakap kepada anda atas dasar maksud mudah-mudahan sebelum kita melelapkan mata kita pada malam ini, bukan pada pagi, pada malam ini, okey, setelah kita bekerja kuat pada siang hari, lepas isyak ni, kita mendengarlah perkataan-perkataan baik yang datang daripada inspirasi para ulama yang soleh macam ni, dan mudah-mudahan kita mendengarlah satu ayat Quran, beberapa potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh begitu? Jadi kalau saya tidak berinteraksi dengan anda, okey, saya minta maaf. Memang daripada hari itu, hari pertama saya bercakap dengan anda, dalam kuliah sebelum tidur ni, kita tak akan ada sebarang interaction. Okey, sebab saya nak fokus kepada apa? Saya nak fokus kepada just memberikan kefahaman-kefahaman sebelum tidur ni. Dan mudah-mudahan kita tidur dengan kebaikan, mendengar inspirasi daripada kisah-kisah orang soleh. Bukan hanya soleh, tetapi mereka adalah para ulama. Gitu. Sebab orang soleh
tak semestinya alim, dan orang alim pun tidak semestinya saleh. Okey, tetapi mudah-mudahan kita yang mendengar pada malam ini, Imam Nawawi ini terkumpul padanya keilmuan dan kesalehan. Keilmuan dan kesalehan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya buka buku saya ni ataupun kitab saya ni, hadis yang terakhir, hadis yang terakhir, nombor hadisnya adalah 1896. Apa dia? 1896. Nampak tak? 1896. Bermakna hadis yang terakhir yang Imam Nawawi bawa ni bercerita tentang syurga. Idza dakhala ahlul jannati al-jannata yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyit wujuhana alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang terakhir itu adalah hadis berkenaan dengan idza dakhala ahlul jannati al-jannata. Cerita tentang syurga, ahli syurga. Dialog di antara ahli syurga dengan Allah Azza wa Jalla. Saya cuma lalukan sahaja, nanti kita akan syarahkan insya-Allah. Tapi nak bagi tahu, hadis daripada Suhaib radhiyallahu taala anhu. Di mana hadis yang paling akhir yang dicatatkan oleh Al-Imam Nawawi bernombor 1896. 1896. Jadi pada malam ni berapa ramai berazam yang mana you nak dengar lah hadis yang terakhir ni. You nak dengar yang terakhir ni. Cuba komen sikit. Cuba komen sikit. Dan Masya Allah Tabarakallah, selepas hadis 1896 ni kan, sekejap saya check dekat sini. Sekejap. Di mana hadis yang terakhir ni rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala seumpamakan macam Imam Nawawi kan. Al-Imam Nawawi ni kan nama kitab dia Riyadhus Salihin. Taman-taman orang-orang saleh. Taman-taman orang-orang saleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan saya dan kita semua yang mendengar pada malam ini, kita suka duduk dekat taman-taman orang saleh. Amin. Dan seumpama kan, dan seumpama Masya Allah Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Nawawi pada hadis bernombor 1896 itu, yang mana dia bawakan hadis daripada Suhaib radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ni hadis yang sahih daripada Imam Muslim. Yang mana apabila ahli syurga ni kan, apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga, tuan-tuan, kenapa Imam Nawawi letak hadis ni hadis yang terakhir? Agak-agak malam ni siapa yang tahu? Tuan-tuan, kita baru mula. Kita terus lompat hadis 1896. Salah tak salah? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, cara saya adalah saya suka nak bagi tahu kepada anda betapa anda akan jumpa ada banyak sangat pesanan-pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tak tahu. Yang kita terlepas, dan saya sendiri mungkin saya tak ingat, tuan-tuan dan puan-puan, kerana kejahilan saya, kelemahan hafalan saya. Dan kita juga banyak cabaran hidup. Jadi mudah-mudahanlah pada Rabu malam, pada Khamis malam ni kita dapat lalu 1-2 hadis yang akan memberikan momentum beragama kita dan momentum untuk hidup dan jadi lebih baik. Jadi tak salah lah.
Okey, tak salahlah kita, Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh ambil satu kefahaman pada malam ini di mana seumpama macam Imam Nawawi nak bagi satu mesej. Destinasi orang-orang saleh yang menjadikan amal saleh mereka berteraskan kepada petunjuk Al-Quran, kepada petunjuk Nabi SAW adalah iza dakhala ahlul jannati al-jannata. Faham tak? Okey, kita punya destinasi terakhir. Siapa pun kita, tuan-tuan dan puan-puan, siapa pun kita malam ni, kita mungkin baru sahaja buat dosa tadi kan. It's okay. Saya bukan meringan-ringankan dosa, tak. Saya bukan berkata tak apa, teruskan berdosa. Tak. Ya auzubillah min zalik. Saya nak bagi tahu siapa pun kita sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana mungkin malam ni kita mendengar saya bercakap tentang Imam Nawawi hadis yang terakhir, ingat 1896. InsyaAllah kita akan lalu 1896 hadis, insya-Allah. Dan malam ni kita baru lagi berada di awal-awal siri. Saya terus lompat hadis yang terakhir 1896, di mana Nabi SAW menyatakan dalam hadis Muslim. Imam Muslim letakkan hadis ni pada nombor 181, nombor hadis dia. Apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, idza dakhala ahlul jannati al-jannata. Apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, mudah-mudahan itulah saya, itulah kita semua yang mendengar pada malam ini. Kitalah insan-insan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan pilih untuk kita masuk syurga Allah Azza wa Jal. Kita berjalan masuk syurga, amin. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Tuan-tuan, kalau kita tengok terjemahan dia, orang Melayu ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kata Allah berfirman, Nabi bersabda, Raja bertitah. Okey? Khairul Nizam bercakap. Kita ada ranking. Tetapi saya, kalau tuan-tuan tengok, kalau saya nanti, kalau saya terjemahkan hadis-hadis itu, saya sebut Allah berkata, saya minta maaf. Tuan-tuan, saya minta maaf. Allah berkata, saya minta maaf. Sebab pada saya, dalam bahasa Arab, bila sebut Allah Ta'ala berkata, Qala Allah. Dan bila sampai kepada Nabi SAW, Qala Nabi. Okey, Qala Nabi. Qala Rasul. Dan Qala Fulan. Maksudnya apa? Dalam bahasa Arab, tak ada level-level tu. Allah Qala, Nabi Muhammad Qala, Raja pun Qala, orang biasa pun Qala. Jadi saya bagi pesan awal-awal. Okey, saya bagi pesan awal-awal, jika sekiranya nanti bila saya terjemahkan hadis-hadis ni saya sebut Allah berkata, you jangan maki saya. Janganlah marah saya. Kenapa dia ni kurang hajar? Kenapa sebut Allah berkata, Allah berfirman? Saya minta maaf. Saya beritahu awal-awal. Dalam bahasa Arab, Qala Allah, Qala Rasul, Qala Fulan. Macam tu. Boleh faham tak macam tu? Okey, baik. Maka, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, apakah kamu sekalian menginginkan? Allah tanya kepada orang-orang yang masuk syurga ni, you nak apa? Tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang mendengar pada malam ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang akan ditanya soalan ini pada hari itu, amin. Baik. Nanti kalau saya syarah panjang-panjang, maka berakhirlah kuliah kita kan. Tetapi just nak bagi idea pada anda betapa Al-Imam Munawawi ni, Masya Allah, betapa cerdiknya dia. Tajuk buku dia Riyadhus Salihin, taman-taman orang saleh, orang-orang saleh. Di hujung hadis yang paling akhir tu, apa dia buat? Dia bawa hadis yang sahih daripada Imam Muslim.
Seakan-akan nak bagi tahu, setelah engkau belajar daripada hadis yang pertama dan ayat Quran yang pertama, kita sedang berjalan memperbaiki diri, mengkoreksi diri. Okey, sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau you all yang perasan yang saya sebut tadi, ada 19 bab. Dan salah satu bab yang saya sebut tadi adalah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, Kitabul Libas. Kitabul Libas, seumpama nak bagi tahu, rupa-rupanya ada baju-baju, ada pakaian-pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Imam Nawawi letak dalam Kitabul Libas ni babun istihbab al-qamis. Menarik kan? Okey. Dan macam-macam lagi lah. Maknanya, bila kita lalu dalam bab berpakaian, kitab berpakaian ni, okey, mudah-mudahan kita akan jadi orang yang cakna. Okey, ataupun kita upgrade info kita tentang pakaian, warnanya, keadaannya yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Jadi, from time to time, bila kita lalu semua bab-bab dan juga kitab-kitab ini, okey, contoh babul taubah, babul sabar, babul sidq, babul muraqabah, babul taqwa, babul yaqin wa tawakkal, babul tafkir, okey, babul mubadarah ilal khairat, babul mujahadah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dalam checkpoint ataupun stesen-stesen ini, kita baiki diri kita. Kalau salah, kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla segera. Tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita termasuk di kalangan orang yang Imam Nawawi bawakan hadis yang terakhir 1896 tadi, idza dakhala ahlul jannah, kita menjadi members yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk masuk syurga yang kita impikan. Boleh faham tak? Setakat tu okey tak? Okey, setakat tu okey tak? Dan tak ada apa yang saya kasih sekalian. Power tak? Dan yang terakhir pada malam ni, sebelum saya berakhir, bayangkan betapa Imam Nawawi ni sangat cerdik, tuan-tuan dan puan-puan. Di hujung, okey, hadis yang terakhir 1896 tadi, dia tutup dengan apa? Qala Allahu ta'ala. Qala Allahu ta'ala. Ya Allah ya Karim. Tuan-tuan, yang saya mention tadi ada 19 kitab, 372 bab. Alright? Tuan-tuan dan puan, cuba bayangkan. Saya tak sebut dekat anda ada berapa banyak total ayat Quran yang Imam Nawawi bawa. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita buka pada bab yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, pada bab yang pertama. Okey, pada bab yang pertama. Babul ikhlas wa ihdarun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khufyah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, setelah daripada bab tu disebut, terus Imam Nawawi sebut, qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat Quran first. Okey, datangkan surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dan di hujung itu, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala menjadi perkataan yang dibawa oleh Imam Nawawi, surah Yunus ayat yang ke-10. Apa kata Allah Taala?
Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Tuan-tuan, brilliant. Brilliant. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan. Imam Nawawi telah menyelesaikan kitab Riyadhus Salihin ini, tuan-tuan dan puan-puan. Qala muallifuhu Yahya An-Nawawi ghafarallahu lahu faraqtu minhu yawmal ithnain rabi' syahr Ramadan sanah 70 wa 600. Masya Allah, tabarakallah. Imam Nawawi ni rupa-rupanya dia selesaikan kalam terakhir dalam kitab ni, okey, yang mana dia selesaikan pada hari Isnin, okey, ketika bulan Ramadan. Allahu Akbar. Sanah 70 wa 600. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, tak payah explain lagi. Nanti kalau saya explain lagi nanti, Masya Allah, tabarakallah, dia akan jadi lebih panjang. Maka kita mungkin tidur kuliah sebelum tidur ni jadi jam berapa, kita berhenti pada jam 12 malam, jadi tak boleh tidur terus. Jadi kita cuba elakkan. Dan insya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, nanti pada siri akan datang, okey, saya cuba untuk beritahu kepada anda apakah metod yang Imam Nawawi gunakan. Apakah metod yang Imam Nawawi gunakan? Okey, kenapakah Imam Nawawi bertindak sebegitu? Alright, supaya mudah-mudahan dia menjadi salah satu daripada kita punya model. Okey, kita punya model untuk kehidupan kita, di mana Al-Imam Nawawi menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tujuan hidup. Okey, sebagai tujuan hidup. Okey, itu sahaja pada malam ni. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah al-afiyah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.